Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Kita mulakan pertemuan pada malam ini seperti biasa dengan terlebih dahulu membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Moga-moga amalan membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi ini menjadi sebahagian zikir harian kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا الكريم. Firman Allah, sesungguhnya berjayalah mereka yang beriman itu. Siapakah yang dikatakan yang berjaya di kalangan yang beriman itu? Apa ciri-ciri mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni mereka yang memperoleh khusyuk, yakni hadir hati mereka ketika salat mereka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: iyyakum wa khushu'un nifaq. Qila wa ma khushu'un nifaq ya Rasulullah? Qal an tara al-jasada khashi'a wal qalba laysa bi khashi'. Berhati-hatilah kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari menimpa ke atas kamu khusyuk munafiq. Maka bertanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, apa khusyuk munafiq itu ya Rasulullah? Kami hanya memahami makna khusyuk, kami hanya memahami makna munafiq. Adapun apa itu khusyuk munafiq ya Rasulullah, yang engkau minta kami jauhkan diri kami daripada berlaku khusyuk munafiq? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara al-jasada khashi'a. Kamu melihat seseorang yang khusyuk zahirnya, seakan-akan seorang itu dalam salatnya sedang khusyuk kepada Allah. Wal qalba laysa bi khashi', namun hakikatnya hatinya pada saat salatnya itu langsung tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah khusyuk munafiq. Zahirnya lain, menunjukkan dia khusyuk kepada manusia lain yang melihat salatnya itu, namun yang sebenar, yang waqi', yang hakikatnya bukan itu yang berlaku pada dirinya, kerana dia tidak memiliki hatinya sewaktu salatnya itu. Hatinya langsung tidak ingat kepada Allah Azza wa Jal. Itulah khusyuk munafiq. Hadirin mukminin, seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tengku Abdul Rahman Putra, Batu Nam, Kuala Kedah, tuan-tuan, puan-puan, para duyufur rahman, para tetamu Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan pada malam ini, walaupun dalam suasana hujan yang lebat daripada petang lepas asar tadi, namun sedikit ujian ini langsung tidak menghalang keinginan kita, azam kita
untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ni kita menyaksikan banyak kenderaan berkereta. Kira parking malam ni full. Maknanya tuan-tuan, bagi yang agak jauh tempat tinggal ataupun ada halangan dengan hujan ini, tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya menggunakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tuan-tuan dan puan-puan gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Antaranya dengan cara, dengan nikmat itu menyampaikan tuan-tuan ke rumah Allah Ta'ala walaupun dalam suasana hujan. Maknanya kenderaan itu dia jadi hamba kita pada saat kita memerlukan dia, dan bukan kita jadi hamba kepada kenderaan. Setengah orang hujan dia tak bawa kereta dia, sayang baru basuh petang tak sah, siap polish lagi. Sampai rumah tak sah ustaz, lepas asar elok-elok sampai hujan. Lepas tu bila hujan kira simpan tu, kira nak pergi masjid pun lebat ustaz, nampak tak? Nak pergi masjid pun lebat. Lokoh kalau naik motor, kereta pakai dak dah kot baru basuh. Bungkus selimut elok dah. Pada saat itu tuan-tuan, kita jadi hamba pada harta kita, bukan harta tu jadi hamba pada kita. Namun pujian saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bila saya masuk tadi nampak Allahu Akbar, parking tinggal satu je, beda saya je. Alhamdulillah lah. Nah, kalau mau tak ada hak satu tu, parking luang lah cerita dah. Tapi lepas daripada ni tuan-tuan, kalau memang suasana ni kalau berlaku, tuan-tuan ambil parking saya pun tak apa, tak ada masalah. Siapa suruh main lewat kan? Tu jawapan dia. Siapa suruh main lewat, tapi boleh ambil, tak ada masalah. Saya reda. Saya kata, oh ini tempat ustaz, oh jangan lagi hilang berkat ilmu. Tak sabit dengan hak tu tuan-tuan. Mai ambil lah tempat tu. Hak tu pun nak menguji sifat reda juga tu. Nak uji sifat reda saya juga. Tahniah semua. Malam ni kereta jadi hamba kita, motor jadi hamba kita. Ada yang motor hujan pun tak nak, sayang. Hui tayar. Mengecik kotak. Tu hamba pada harta. Harta ada pada hati, walhal harta itu sepatut bagi umat Islam ada pada tangan kita, bukan pada hati kita. Lain makna dia. Golongan yang kita akan bicarakan malam ini tuan-tuan, golongan yang berjaya mendapat naungan Allah Azza wa Jal fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Azza wa Jal di mahsyar Allah. Kita telah bicarakan tiga golongan. Yang pertama iaitu pemimpin yang adil, yang kedua pemuda-pemudi yang rajin beribadah pada usia muda mereka, yang ketiga seorang lelaki yang hatinya sentiasa terkait dengan masjid, yakni ingatannya selalu berada di masjid. Tuan-tuan, saya ada bagi soalan pada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan lupa 2 minggu yang sudah. Kalau tuan-tuan tengok rakaman Abang Munir, kita ada soalan tu. Soalan, kenapa pada ketika salat jenazah, waktu nak masuk jenazah kita ke masjid atau ke surau, ramai yang tolong bawa?
Tapi bila nak keluar, nak bawa kita keluar daripada masjid dan surau itu, kadang-kala kena kelui orang, kena panggil orang untuk angkat jenazah kita keluar langsung ke tanah perkuburan, ataupun untuk dimasukkan dalam van jenazah untuk dibawa ke tanah perkuburan. Tuan-tuan balik cari tak jawapan dia. Kau pakai loop ayat 15 tu ya. Masuk tak ada masalah tuan-tuan, sebab bila jenazah sampai, yang mana ada di luar pakat tolong bawa, sebab memang orang duk tunggu kita pun. Kadang-kadang jenazah kita lewat setengah jam, lagilah orang tunggu di luar tuan-tuan. Apa pasal lewat ni? Janji ke sebelah. Yang janji tu bukan orang mati tuan-tuan, orang hidup yang janji. Orang mati tak janji dah, dia serah pada orang hidup dah masa tu. Apa ni? Dia ni bukan waktu hidup saja mohong kita, mati pun mohong kita lagi. Tu dia tuan-tuan. Ada lagu tu kan. Oh, parah tuan-tuan. Kawan kata awak hang kata lagu tu, hang tak kenal, hang diam ni. Kawan aku kenal lah. Sedia dia bohong masa hidup dulu ni. Ni hari mati pun dia bohong kita lagi. Kata pergi sebelah, ke sebelah tak sampai lagi. Dia duk faham kawan dia duk janji dengan dia kot. Yang duk atok urus orang hidup tuan-tuan, ahli keluarga dia, yang mentajhiz, yang menguruskan jenazah dia. Dia tu sampailah. Susah hati selagi tak sampai. No, selagi pukul 12 ada setempat lagi. Takut tak dan. Pukul 12 ada setempat lagi. Lohong ada setempat lagi. 3 hari tu. Mau kata jam hak pukul 11 ni, sangkut. Lagi hak pukul 12 silat-silat tak dan sampai. Pamu ni faham maksud saya? Tak faham kita nak cerita bagi faham. Maka waktu tu dah ramai duk tunggu kan. Sampai-sampai pakat tolong tu kira kelam lah, tak nampak lah khanda kita tu. Pakat usung bawa masuk dalam masjid ni. Selesai 4 takbir, selesai doa, tinggal kita seorang ni. Tak ada siapa nak tolong angkat jenazah kita. Sedang-sedang duk humun pintu tu satu, pintu belakang tu satu. Ni contoh lah tuan-tuan, bukan berlaku di sini. Tempat lain. Tapi kalau sini pun berlaku, serupa lah. Sebab tu jangan berlaku pada jenazah kita tuan-tuan. Minta lindung, minta simpang. Agak-agak pasal apa? Dalam ramai-ramai tuan-tuan, ada seorang yang WhatsApp saya malam tu. Dia bagi jawapan dia. Kan saya kata kan, habang mubasyarah, habang terus kat saya pun tak apa, nak WhatsApp saya pun tak apa. Dia WhatsApp sungguh. Kan? Panjang pula jawapan tu, kira bersungguh-sungguh lah nak habang apa yang daripada dia yang dia faham ni. Dan itulah jawapan yang sebenar. Saya cari tang mana atau hujan ni, lain tak apa nak clear tuan-tuan. Baik. Tak ada lah Ustaz. Baik. Dia kata apa? Assalamualaikum. Mula dengan salam. Jawapan kuliah tadi di hantar malam tu juga tuan-tuan. Berkawanlah dengan kawan-kawan yang saleh. Dan yang jawab malam ni dia hadir. Sagilah saya habang siapa? Kau tak boleh habang. Pi dah dia kata aku kan. Orang sah PM dia tak mau habang kat siapa. Dia nak cerita ke orang pula kan.
Dia kata apa? Assalamualaikum. Jawapan kuliah tadi pasal apa? Waktu jenazah kita tu kena tunggu. Kadang-kadang ada 2 orang yang nak angkat jenazah kita. Ramai ni, 200 orang, 250, 300 orang. Nak cari 6 orang untuk angkat jenazah kita tak ada. Kenapa? Kenapa yang lain masih cenderung untuk segera keluar berbanding untuk selesaikan jenazah kita di depan? Walhal itu tanggungjawab sekalian yang hidup. Tanggungjawab sekalian yang hidup atas jenazah. Tinggal tu imam, tinggal tu bilai, 2 orang. Tu imam pula umur 90 tahun. Nak angkat tu lah, ya Allah. Dia kata orang tak angkat saya mujak, dia kata kan. Tu imam kata, orang tak angkat saya mujak. Cari orang kemas-kemas sikit, dia kata. Tok Bilal pula sikit lutut. Elok dah kan. Hak segak-segak, hak muda-muda, hak sado-sado, hak duk main gym, hak main besi, hak kederat jenuh, meluru keluar. Dia ada 2 jawapan, tapi dalam 2 jawapan ini yang paling tepat dan benar yang saya dapat ni. Saya sahabat jawapan yang kedua tu apa? Dia kata apa? Berkawalah dengan orang-orang yang saleh. Orang saleh ni maksud dia akan bawa kebaikan bukan saat kita hidup, tapi kawan yang saleh akan bawa kebaikan kepada kita walaupun sesudah kematian kita. Kawan yang saleh dia tak ambil kesempatan pada kita. Tuan-tuan faham jawapan dia ni? Kawan yang saleh seboleh-boleh dia akan berkhidmat pada kita sehingga selesai urusan dunia kita. Tu kawan yang saleh. Bersalahan kawan yang ada kepentingan tertentu. Bila kepentingan tu dia dah dapat, bila hajat dia dah dapat, ataupun dia tak dapat hajat apa yang dia nak, dia tinggal kawan dia. Sebelah mata pun dia tak pandang kawan dia, walaupun dah puluh tahun dia berkawan. Sebab tu pesan Nabi, bersahabatlah dengan rakan-rakan kawan sahabat yang saleh. Kamu akan lebih melihat manfaat dia sesudah kematian kamu berbanding manfaat dia waktu hidup kamu. Dan tak ada kita habis umur kita tuan-tuan, kawan-kawan duk hantar pahala lagi. Kawan-kawan tuan-tuan bukan kena adik-beradik kita pun, bukan saudara si ibu sebapa, dah kawan-kawannya. Tapi ikhlas bersahabat itu. Ada kata apa? Berkawalah dengan kawan-kawan saleh, kerana akan ramai kawan yang akan salatkan jenazah kita. Waktu tu kita tak panggil pun lepas mai. Yang jadi ramai hari ni tuan-tuan, Assalamualaikum, ni saya daripada sekian-sekian nak jemput mai kampung saya, masjid saya sekian-sekian, boleh mai sebiji kereta tak? Baik insya-Allah. Okey berapa? Baik insya-Allah sampai sebiji kereta. Cari 30 biji kereta. Hak tu di-invite, dijemput. Hak tu boleh agak dah. Sebiji kereta kurang-kurang 4 orang. Kalau ramai 5 orang boleh agak dah. Yang nak mai tu berapa? Tapi sahabat-sahabat pihak masjid tak jemput pun. Kawan-kawan tak ni, Assalamualaikum, ni kawan dengan Ustaz Azizi kah? Ya ni Ustaz Azizi meninggal dah ni. Ni nak abang pukul 11 sembahyang mayat, boleh mai kah? Dah. Ni contoh tu, jangan doa amin pula tuan-tuan. Jangan doa amin lagi, contoh kan. Ya amin kena cukup 40 orang. Sungguh tuan-tuan ni. Hujan-hujan ni kan. Hujan lebat pula tu. Mustajab doa tu kan. Contoh.
Ya, saya kawan dia, tak apa, terima kasih jemput. Dah, kawan-kawan, sahabat kita tak panggil pun. Yang boleh mai kawan-kawan, yang boleh ramai-ramai berimpun kawan-kawan, sebab apa? Ikhlas bersahabat. Kadang-kadang ambil cuti, ambil separuh cuti separuh hari, half day, semata-mata nak iring jenazah kawan ke kubur ni. Ada, kita jumpa. Sanggup luang masa ni berlemah ni di kubur ni, kita jumpa tuan-tuan. Saya menyaksikan banyak kejadian, bukan adik-beradik apa pun, bukan jiran apa pun, kawan dia. Lebih pada tukang liang ni, berlemah dia tu. Yang adik-beradik duduk jauh, duduk macam tu kan. No, kasut cap boya kan, mana boleh dekat, kotor. Contoh tuan-tuan, tadi kata kat tuan-tuan ada kasut cap boya, saya pun ada cap boya. Jangan kita jadi boya ya. Kasut cap boya tak apa. Tu kata kawan, waktu kita talqin duduk tepi ni, ada hadap tinggung, ada duduk buka kasut, duduk atas kasut, duduk dengar pesanan untuk sahabat lepas yang akhirnya. Kita balik, kita beredar, ada lagi tak balik, duduk sedekah tahlil, duduk baca Quran untuk kawan-kawan. Itu yang kita nak. Hak ni yang akan tolong kita tuan-tuan angkat jenazah kita pada saat itu, walaupun tidak diminta oleh pihak masjid. Dan lepas tak berhajat pun apa yang orang duk meneru tu. Faham maksud saya? Itu jawapan yang kedua saya. Yang tak ada, yang angkat jenazah ni tak ada siapa, sebab apa? Duk meneru tu. Di mana-mana pintu yang dibuka. Tuan-tuan faham sebab apa? Dia kata cari mampu kalau lewat dia tak dan lagi. Dengar kata waris buat sikitnya. Dengar pula kan? Dengar kata waris buat sikit. Buat apa ni? Hak ni tuan-tuan sedia maklum dah. Oh, kena pergi segera. Pi tu keluar terus. Ni jenazah mujung tak boleh makik duduk ya. Tidak ada keluar dah, hampa pergi mana ni? Awak tinggal aku ni. Aku ni tanggungjawab kamu. Mandi, kafan, salat ke bumi, tanggungjawab orang hidup. Kita duk terpa hak 3-4 ringgit lah. Ni bukan sini tuan-tuan, tapi kena tunjuk pintu sini. Sebab nak tunjuk pintu. Jadi jawapan ni jawapan yang terbaik lah. Nah, berkawalah dengan kawan-kawan saleh, kerana akan ramai kawan yang akan salatkan jenazah kita. Ni saya tak tambah, saya tak kurang ayat dia ni. Nah, dan urusan dipermudahkan dan akan mendapat syafaat di akhirat kelak. Tu dia sampai sana. Hasil daripada doa kawan-kawannya. Sebab tu carilah kawan yang begini tuan-tuan. Bila tuan-tuan jumpa kawan yang begini, pegang tangan dia. Apa maksud pegang tangan dia? Jangan lepaskan dia dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan. Kawan beginilah yang akan bersama kita waktu susah dan senang kita. Waktu maruah kita dirobek, dicerca, dihina, dia akan kekal bersama kita, yang kata sahabat ni, yang tak ambil kesempatan pada kita. Nah, ini jawapan yang paling tepat dan benar. Karena waktu hidup kita tak ada kawan-kawan saleh yang kita sayang mereka dan mereka sayang kita. Kita tak ada waktu hidup kita. Walhal puluh tahun hidup kita tak cari kawan-kawan yang macam ni. Dan kita harap tuan-tuan dengan asbab pertemuan ini, selama ini, inilah kawan-kawan saleh kita, insya-Allah. InsyaAllah, Allahumma amin. Walaupun kita tak kenal nama penuh dia, tapi kita tahu dia hadir dalam hidup kita. Dia sebahagian daripada saudara dan sahabat kita dunia akhirat.
Kalau ada jemaah tuan-tuan, terutama jemaah di sini, tuan-tuan usahakan sebagaimana dialah jenazah keluarga kita. Korang-korang sampai pintu van, tolong angkat jenazah dia. Ustaz, cukup dah 6 orang. Kalau cukup pun, iring jenazah dia keluar. Iring jenazah dia keluar. Nah, kita pernah jumpa sampai berebut nak pegang seorang sikit nak bawa keluar ni. Nah, sampai ada kawan-kawan pi pegang bau kawan yang pegang, padahal pi pegang bau nak jadi apa? Kawan tu pegang khanda, pegang pun boleh sebelah ya, dua belah tak lepas, pasal ramai sangat duk iring badan, sebab ramai yang angkat khanda keluar daripada masjid ni, maka duk iring boleh sebelah tangannya. Kawan yang nak tolong juga tak tahu nak letak tak mana, letak tangan atas bau kawan yang duk angkat khanda ni. Punya nak abang kata kebersamaan itu. Faham maksud kebersamaan itu? Bersama mereka dalam segala perkara, bukan setakat waktu hidup, bahkan saat mati sahabat kita. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Jadi kalau bab sahabat saleh ni tuan-tuan, kalau kita sembang jauh, dia boleh jatuh yang mata tuan-tuan. Dia boleh jatuh yang mata. Sebab kita kadang-kadang tak ada sahabat yang macam ni. Sahabat dunia kita banyak, sahabat nak sonok kita banyak, sahabat yang nak ambil kesempatan atas kita ramai. Tunggu nak ngap kita ya. Nah. Tapi sahabat yang sanggup berkorban, bersusah kerana kita, bukan semua orang ada sahabat yang begini. Tolonglah cari sahabat begini tuan-tuan. Kadang-kadang sahabat yang macam ni, kawan-kawan yang saleh ni, dia jiran kita. Kadang-kadang kawan yang saleh ni, dia bukan jiran kita, dia duduk jauh daripada kediaman kita, tapi dia sentiasa mengasihi dan menghormati kita atas nama sahabat dan kawannya. Carilah, kalau jumpa, tunailah hak berkawan dan bersahabat dengan baik. Itulah harta kita sebenarnya tuan-tuan. Selepas kematian kita, mereka akan ingat kita walaupun tanpa disuruh. Jawapan yang kedua, hatta salah, takut tak dan envelope. Envelope tu kita bagi derah sikit, bagi clear sikit, faham tu. Sakit apa dia tak nampak ustaz maksud kata tang pintu tu ada apa kan? Allahu akbar kabira. Tuan-tuan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak bawa manfaat kepada manusia lain. Apapun kedudukan kita, jadilah manusia yang paling banyak bawa manfaat kepada orang, bukan yang paling banyak bawa mudarat pada orang. Na'udzubillahi min zalik. Kalau peniaga yang jujur, pembeli yang jujur. Nah, kita sebut dah sebelum ni, bahkan hadis yang kita bicara ni, ini hadis yang terakhir dah tuan-tuan dalam kitab kita ni. Buat baik, Allah tak akan sia-siakan. Kadang-kala kebaikan itu walaupun ghalibnya Allah bayar di akhirat, ada ketika kebaikan kita ikhlas kerana Allah itu, Allah bayar cash. La tu juga berlaku pada saya tuan-tuan. Ini contoh untuk tetambi i'tibar, terutama i'tibar untuk diri saya selepas ni. Saya singgah tadi tuan-tuan lebih kurang jam 12 tengah hari dekat satu pakcik, dia jual rojak buah di tengah-tengah pekan dalam Ustaz. Nah, bila selesai dia potong-potong buah, dia kacau gui dengan kuah rojak kan, buah dalam tupperware tu. Saya kata, berapa pakcik? Kita nampak waktu dia cincang ataupun dia duduk sembang kita ni, Allah, dia kata dia kata jalan pun tak boleh nak laju ni, nak ambil barang pun duduk. Dia mereka guna lori boleh buka tu kan.
Kadang-kadang customer nak bagi duit, hanggau, dia nak hanggau ambil duit seberang lori tu pun ni lutut, dia kata adik dia kata ni lutut ni tak apa nak kuat dah. Cara tu cara orang yang ikhlas bercakap kan. Tapi kita nampak dia seorang yang bersih, orang yang kemas, orang yang amanah. Cara dia tu, penampilan dia tu. Lepas tu dia kata, saya tanya berapa ringgit, dia kata RM3. Dia kata RM3 je. Saya ni tuan-tuan, duit RM1 banyak, duit 50 tak banyak, RM1 banyak. Memang RM3 ni memang ada, tapi teringin Allah dorongkan saya jangan bagi yang RM3 jangan bagi hak RM5. Kalau bagi hak 50 takut kita demam pula tuan-tuan ni. Bagi hak RM5. Allah dorong saya hak RM2 tu niat sedekah. No. Buah pun dia buah macam-macam tuan-tuan. Rasa balik modal ke kan? Dengan kuah lagi macam-macam lah kita fikir segi modal hangus dia kan. RM3. Jadi bila saya bagi ni bagi RM5, hak baki ni sedekah. Dia kata apa saya? Main dengan siapa ni? Kan? Saya kata tu, ni tu nak kereta main dengan isteri, main dengan anak-anak. Dalam kereta berapa orang? Nah, dalam kereta ada berapa orang? Masa tu sedekah tu dah berlaku dah RM2 tu. Hak RM3 tu harga barang yang saya kena bayar. Nilai yang saya perlu bayar untuk rojak buah tu. Bila tahu kata RM2 tu kita nak sedekah kat dia. Dia kata dalam kereta ada berapa orang kata? Saya kata dalam kereta isteri, betul ada anak-anak. Oh tak apa. Tunggu Ustaz. Dia ambil pula buah potong yang dia guna untuk buat rojak ni, buah potong siap dah kan. Buah dalam plastik asing pula saya rasa RM10 mau. RM10 tu ada tuan-tuan. Hak dia bagi kemudian tu. Agak-agak pasal apa tuan-tuan? Sebab tu kita tak boleh nilai orang. Kita pula rasa Allah kena tambah duit lagi rasa ni kan. Ni nak tambah duit dah. Tadi adik sedekah kat saya, dah saya sedekah bagi pihak saya pula. Sedekah dia tu lebih pada hak kita bagi. Nampak biasa, nampak orang kebanyakan, nampak tak berada macam kita pun, tapi tak lokek harta benda dan tak genggam bab sedekah. Kalau sabit tak bagi RM2 tu, dia tak berlaku tuan-tuan. Tapi bila melakukan kebaikan kerana Allah, Allah buka hati manusia itu pula. Kalau bukan untuk kita pun, untuk pihak-pihak orang lain, dia juga akan melakukan hal yang sama sebagaimana kita buat pada dia. Di tengah-tengah Al-Ustaz ada, tuan-tuan carilah. Bila nak buat baik ni kena cari tuan-tuan ni. Tak jumpa, PM saya. Tahu mana dia duduk kan. Tapi lori dia tu dekat dengan kedai jahit Zakaria Latif, dekat dengan kedai Emas Anwar. Dia duduk tengah-tengah belakang. Tahu kan? Ya, tahu-tahulah. Nah. Wallahu a'lam tuan-tuan. Jadi jawapan ni jawapan yang terbaik lah. Siapa yang jawab ni Ustaz? Ustaz kata nak cerita ni, nak sebut ni, dia jemaah tetap di sini dan dia anak qaryah sini. Cukup kat takat tu noh. Kena ta'yin juga siapa dia. Nah. Dia saya bagi gelaran sudahlah. Nama dia saya tak mau sebut pada tuan-tuan. Gelaran. Tuan-tuan cari siapa yang dapat gelaran ini. Dia digelar sebagai Jijul Al-Banjari. Mampu nak cari pula kan, kok mana pula ni. Habaq dah tuan-tuan. Jemaah tetap sini
anak qaryah sini, ahli masjid sini, dan dia dengan gelaran kunyah Jijul Al-Banjari. Carilah tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan untuk semua atas jawapan yang kita kongsi malam ni. Apapun, jadilah manusia yang paling banyak bawa manfaat pada manusia, akan bahagia dunia dan akhirat insya-Allah. Allahumma amin. Kita akhiri dengan membaca surah Al-Mulk. Hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.